So ini kita akan shift ke chapter 3. Okay, slope stability analysis. Okay, kita dah bincang on chapter 1, stresses in soil, chapter 2, consolidation, okay, compressibility and consolidation. Okay, so untuk chapter 3, okay, we will discuss on slope stability analysis. Okay, so as we know, slope failure is a part of major problem, especially in housing area which is located at hilly area. Okay? Contoh macam di Bukit Antarabangsa, okay? Kalau kawasan yang tak ada residential punya area, tak ada isu lah. Ni kalau kawasan-kawasan yang ada pembangunan dan dia berlaku ataupun letaknya di kawasan-kawasan berbukit, okay? Ataupun jalan-jalan yang mana jalan tersebut terletak di kawasan berbukit. Okay? So kalau ada landslide ataupun slope failure event, okay, dia akan menyebabkan kemusnahan ke atas infrastruktur, okay, ataupun sehinggalah kepada menyebabkan kematian. Okay. Jadi yang itu perlu dielakkan dengan kita lakukan a very good analysis, okay, dan maintenance actually. Kan, walaupun kita dah design sebaik mungkin, okay, tetapi bila kawasan telah dibuka untuk public, so issue of maintenance kena diambil kisah lah. Mana kita nak contoh kalau drainage apa perlu kita buat kalau dibiarkan saja, okay? Sebab Malaysia ada masalah on hujan lah. Okay? So hujan ni water adalah additional load yang akan menyebabkan cepatnya proses of failure berlaku. Okay? So kalau air tersebut tidak dialirkan dengan elok, maka slope ataupun structure slope tersebut akan memegang air. So dia akan hold water, menyebabkan the width of the slope, okay, increase and potential for slope failure happen. Okay. Yalah, awak fikir lagi lah, kalau satu benda yang boleh menampung air dan dia tidak benarkan air untuk keluar, lama-lama dia akan menjadi beban tambahan. So slope dalam keadaan biasa mungkin dia stable, tetapi kalau ada additional load yang ditambah menyebabkan dia potential untuk fail adalah tinggi lah. Okay, so that's the logic. Okay. So faktor dalaman dan luaran mainkan peranan. Nanti kita akan discuss dalam kita punya subjek ni. Okay. So saya yelah ada peluang untuk buat beberapa series of macam consultation work lah untuk study on stability of the slope. Okay. So benda ni yang semua awak akan belajar, tapi awak takkan belajar on software itself lah. Melainkan kalau awak sambung untuk awak punya final year project ataupun awak buat sambung untuk master punya program. Okay. Sebab sebenarnya saya terangkan sebelum ni lah, mungkin konsultan di luar kebanyakan mereka adalah expert on structure punya isu. Tapi when it come to geotechnic, okay, mereka mungkin kurang expert on that problems. Okay, so that's why dia terpaksa outsource dengan meminta bantuan orang yang mahir on geoteknik punya isu. Okay. So kita akan discuss on slope failure, okay, type of slope, okay, causes of failure, type of failure, method of analysis. Okay, mungkin hari ni kita akan bagi pada 2-3 perkara lah. Okay, sebab bila dah sampai tahap untuk kita tengok secara detail, okay, kita akan gunakan buku Dr. Kamarudin juga untuk faham macam mana calculation tersebut dibuat. Okay, untuk kita dapatkan idea lah macam mana nak kira, okay, stability of the slope. Okay, kalau untuk slope stability ni kita gunakan factor safety. Okay, so bila kita gunakan istilah factor ataupun coefficient, so dia dimensionless, dia tak ada units. Okay, maknanya dia bukan macam kilopascal ataupun kilometer per meter macam kilometer meter macam moment. Okay,
dia tak ada units, disebabkan dia adalah pembahagian antara stress dengan stress. So kalau stress bahagi dengan stress, definitely there will be no units. Okay. So kita nak dapatkan berapa nilai factor safety, okay, berdasarkan calculation yang kita buat. Okay, dia ada resisting moment, dia ada driving moment. So resisting moment ni yang menahan slope daripada dia bergerak, manakala driving moment ni adalah menyebabkan slope trigger untuk bergerak. Okay. So the both ratio akan mendapatkan factor safety value. Okay, yang tu kita tengok macam mana nak kira. Dan apa factor safety yang dibenarkan. Ini dalam kita punya design. Ya, at the end semua akan bagi result factor safety. Tetapi berapa factor safety yang dibenarkan supaya dia mewakili keadaan slope yang stable. Okay. 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 So this is a brief explanation untuk slope failure. Okay. So dikategorikan ada dua type of slope failure. Okay. Yang pertama landslide, yang kedua slope failure itself. Okay, so apa bezakan dia? Okay, so by definition, slope failure is the movement of the mass on slope. Okay, so kalau kita ambil ayat ni, definitely okay. So slope adalah represent mana-mana area ataupun structure yang ada sloping. Okay, dan dia boleh bermula daripada slope yang paling rendah lah. Contoh, satu pun dikira sebagai kawasan yang slope. Tetapi dia adalah slope yang rendah. Okay. Sehinggalah kepada 90 degree pada slope. Okay. Contoh macam uh, kalau siapa ada pengalaman ataupun siapa yang duduk di utara, okay, kalau dia balik daripada Johor nak ke utara, kampung dia di utara, okay, dia akan lalu kawasan uh, bahagian Ipoh tu kan. Okay, contoh macam nama Jelapang. Okay, dia akan nampak ada cerun batuan yang memang steep 90 degree. Okay. Itu disifatkan sebagai salah satu slope yang 90 degree. Okay. Dan dalam kes kita ni kita hanya discuss on soil slope only, not rock slope. Okay. So kalau rock slope, dia boleh pergi sampai 90 degree. Okay. Dia punya cutting angle dia. Okay. Kalau untuk soil slope, okay, kita hanya benarkan ataupun mengikut JKR punya spek ataupun mana-mana authority punya spek. Okay. Paling tinggi pun dia boleh pergi sampai 45 degree. Okay. Atau istilahkan dalam kalau kita draw dia punya pakai teorem Pythagoras, pakai apa? Pakai trigonometry tu. Satu ni sebab satu lah. Okay. Ya ni. Okay, maknanya macam ni slope. Okay. So satu ni sebab satu. Okay. So untuk lebih selamat, kalau dia adalah dipanggil apa, man-made slope, slope yang dibina oleh manusia, okay. Maknanya dia mungkin ditambak oleh tanah. Okay, so disadangkan dia jadi satu nisbah dua ataupun dalam degree lebih kurang 27 kan. Maksud saya 27 degree. Okay. Awak pakai apa, teorem, pakai trigonometry. Yang ni 45 degree. Okay. Okay. So yang ni yang untuk dibenarkan untuk rock slope. Untuk soil slope. Okay. Kalau dia lebih steep, okay, dia lebih potensial untuk berlaku failure. Okay, sebab tu dalam authority punya garis panduan dia tetapkan, okay, 27 lah yang paling sesuai kalau untuk filling punya tempat. Kalau cutting, mana existing slope, dia boleh pergi sampai 45 degree. Ataupun dia bergantung kepada phi value.
Phi value maksudnya internal friction angle of the soil. Okay. Internal friction angle of the soil should be greater than the degree of the slope. Contoh, kalau awak buat testing di, awak ambil sampel, awak buat testing di lab, awak dapati internal friction angle dia 30. Okay. So slope yang dibenarkan untuk awak design adalah less than 30. Okay. Itu adalah basic justification awal lah. Okay. In detail kena buat analisis lah. Okay. So that is the idea. Maknanya should be less than the phi value. Okay. So that is for slope failure. Okay. Dia akan ada fall, slide dan flow. Okay. Kalau flow ni macam debris flow. Kalau contoh dalam keadaan hujan lebat, okay, normally kawasan-kawasan yang dulu keras dia akan lembut dan akan bergerak sebagai macam debris. Okay, dia akan jatuh di pada permukaan surface tersebut. Okay. So kalau slide dia akan fit dalam keadaan bongkah. Okay. Kalau force normally batu-batuan, maknanya batu-batuan yang ada kat atas tu dia akan turun dan turun. Dia turun ataupun macam contoh macam kalau kawasan yang beriklim sejuk, okay, dia ada apa avalanche apa saya tak ingat nama dia. Maknanya datang daripada snowfall ni. Saya tengok sekejap. Avalanche betul. Okay, snow slide. So dia datang daripada apa? Surface yang apa? Tapi dia bukan batu lah. Dia bukan datang daripada uh, tanah atau batu. Dia datang daripada snow yang turun. Okay. Itu disebabkan dia terlampau berat ataupun dia melalui proses pencairan. Okay. So that is the type of movement yang berlaku ke atas, sama ada on the surface or inside the soil itself. Okay. So kita ada landslide involve an extensive area. Okay, landslide ni disediakan sebagai kawasan yang terlalu besar. Okay, pergerakan berlaku. Dan normally dia akan berlaku ke atas kawasan yang mild slope. Mild slope ni dia punya steepness adalah less than 20 degree. Okay. Dan movement dia slow tetapi dia gradual. Dia still keep move. Okay. Kita ada satu lagi itu slope failure, limited area, dia localized. Okay, dia ada berlaku pada kawasan-kawasan yang tertentu. Dan normally happen pada slope yang steep ataupun melebihi 20 degree. Okay. Dan movement dia adalah cepat, sometimes with no sign. Okay, tiba-tiba dia dah start menggelosor, menurun. Okay. Okay. Yang itu yang jadi apa bahayanya. Okay. Kalau kawasan tersebut berlaku pada kawasan perumahan ataupun kawasan tersebut berlaku kepada kawasan jalan utama. Okay. Waktu orang tengah lalu tiba-tiba slope tersebut fail. Okay. Dia membahayakan pengguna jalan raya tersebut ataupun pemilik kediaman tersebut. Okay. So the stability of the slope should be evaluated when slope movement due to additional load, okay, itu satu, or loss of strength is identified to cause problems. Okay. So dia ada satu, anda kata ada beban tambahan. Okay, beban tambahan ni mungkin disebabkan oleh apa, kita bina apa nama ni, bangunan berdekatan, okay, ataupun disebabkan oleh infiltration of water daripada rainfall, okay, menyebabkan air menyusup masuk ke dalam tanah dan dia menyebabkan beban tambahan berlaku, okay, ataupun kehilangan kekuatan bagi tanah itu sendirilah. Okay. Ada sebabnya air pun juga. Satu lagi weathering ataupun kesan daripada lulu hawa ataupun mungkin disebabkan oleh pemanasan pemanasan hujan, wet and drying season, okay, yang berpusing-pusing, okay, menyebabkan berlakunya proses pengurangan ke atas kekuatan dalaman tanah. Okay.
So kita akan tengok secara secara uh, dalam lah. Macam mana faktor-faktor ini menyumbang ke atas failure, ke atas slope. Okay. Okay. So sebelum kita diskusi lebih panjang, kita kena categorize slope ni sebut. Apa ciri-ciri, dia punya jenis-jenis. Okay. So kalau ikut reference, dia terbagi pada dua sajalah, iaitu natural slope, okay, dan man-made slope. Okay, natural slope ni maknanya slope yang memang dah ada, yang tidak diusik, yang dah ada sendiri. Okay. Okay. Tapi bila kita nak buat development, okay, maka akan adalah kita istilah sebagai disturbed slope. Okay, yang mana man-made slope, kita ada dua keadaan. Yang mana satu, kita excavate, okay, kita terpaksa buat cutting, okay, untuk ataupun kita tarah bukit tersebut, yang mana bukit tersebut datang daripada natural punya slope. Okay. Dan yang kedua, kita waktu kita nak design ataupun nak buat jalan, okay, normally jalan lebih tinggi daripada ground level. Okay, maka kita terpaksa bina ataupun construct embankment. Okay, embankment lebih macam ni lah. Okay. So kita akan construct satu lagi structure baru. Okay, yang ni baru kita bina jalan. Contohlah ni area yang jalan. Okay. So yang ini perlu kita tengok. Okay, stability of this area. Okay, normally ni tak ada isu besar lah kalau kita buat mengikut spec. Contoh compaction yang kita buat ni, okay, kita ikut 90 degree punya result daripada compaction di lab. Okay, 90% daripada compaction di lab. Okay, so dia buat dalam stages. Okay, so pemadatan berlaku dengan elok. Okay, mana slope ni kalau dibuat satu nisbah dua, okay, saya tak ada isu besar. Okay, isu lain adalah stability of the foundation. Kuat tak foundation ini ataupun tanah asal ni untuk menampung beban berat daripada this embankment structure. Okay, itu satu. Okay. So nombor satu lagi adalah earth dam. Okay, contoh kalau untuk buat empangan menggunakan daripada tanah biasa, okay, bukan gunakan konkrit. Okay, so biasa dia akan dalam bentuk begini. Okay, so ni adalah level air. Sorry, level air kat bawah. Level air ni. Okay, dia terpaksa bina begini. Kalau dia bina straight, lagilah dia potential untuk start stabil. Okay. So normally dia akan bina 1, 2 juga. Okay. Dan perlu disemak stability. Dalam sama dia perlu tengoklah infiltration of the water, dinamakan sebagai seepage. Okay, yang itu perlu dilihat dengan teliti supaya menjamin keadaan slope tersebut dalam keadaan yang stable. Okay. So natural slope dia ada long term proses dan short proses, yang ini bergantung kepada macam mana kejadian cerun tersebut dalam bentuk asal ataupun semula jadi. Okay. So bagi setiap slope tersebut, natural ataupun man-made, dia ada dia punya factor safety value. Okay. Nanti akan diterangkan selepas ni lah. Okay. Tapi saya nak beritahu bahawa factor safety bagi man-made dengan natural slope berbeza. Kalau untuk natural slope, normally dia akan letak 1.2. Okay. Yang ini paling kurang 1.4. Jadi saya tegangkan apa maksud dia. Okay. So berbeza maknanya potential untuk slope, natural slope fail rendah lah. Sebab dia dah memang keadaan begitu. Kalau tak dikacau, tak di-disturb, dia akan stable. Okay. Yeah. Dia ada pula ni, keluar ni. Okay. Okay.
So ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan bagi sesuatu cerun. Okay. So dia kategorikan kepada 4 kategori utama lah. Okay, yang pertama adalah slope inclination. Okay, saya dah terang sebelum ni lah. Kalau untuk soil slope, okay, kalau boleh pastikan dia apa, dia dikonstruk ataupun waktu kita nak excavate dia, end product dia mesti 1:2. Yang tu lebih baik. Okay. Kalau tidak 1:1. Lepas tu kena check stability. Okay. Yang kedua adalah additional load ataupun fill height. Okay. So masa di construct slope ataupun construct building, okay, contohnya slope, okay, ketinggian slope untuk pastikan slope ni stable, kalau ikut garis panduan daripada Hong Kong sebab Hong Kong ni dia dibina di kawasan yang banyak sangat slope untuk dia punya development. Dia mesti lebih besar daripada 2H. Okay. So building atau apa-apa structure mesti diletak pada jarak lebih 2 ketinggian slope tersebut. Okay. Baru dia tak akan ada menyebabkan contribute additional load, menyebabkan berlakunya apa, slope failure. Okay. So kalau dia terlampau dekat, okay, kalau contohlah for instance benda ni berlaku di construct di sini, okay, okay, besar kemungkinan additional load ni akan menyebabkan memberi sumbangan kepada kestabilan cerun untuk dia lebih mudah gagal. Okay. Sebab apa nanti dia diistilahkan sebagai apa? Steep circle. Yang ni saya akan terangkan nanti. Dia istilah steep circle. Okay. Kalau building tersebut berada dalam steep circle bagi problem yang kita tengah cari, okay, so dia akan menyebabkan what we call as driving factor dia menjadi lebih tinggi. Okay, menyebabkan dia akan membantu untuk menambah beban tambahan ke atas slope structure tersebut. Okay. So yang ini contoh kalau beban daripada slope ni pun dah kuat, dipanggil delta H, situ gamma H, okay, ataupun gamma area ataupun gamma volume lah, volume, okay. Tambah lagi dengan tambah lagi dengan penambahan ke atas pada structure ataupun building tersebut. Okay. So untuk mengelakkan dia berlaku, maka dicadangkan supaya dia 2H. Okay. Walaupun kita dah elak, kalau ada air masuk, okay, dan air ni tak boleh dikeluarkan daripada this region, maka dia akan menyebabkan additional load contribute kepada failure juga. Okay. 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 So yang itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah excessive pour water pressure. Okay. Kenaikan kadar air pun mainkan peranan. Okay. Contoh disebabkan oleh hujan, ialah maknanya ataupun kenaikan air paras bumi yang tiba-tiba tinggi. Okay. Sebab definitely dia akan menyumbang kepada beban tambahan ke atas region slope ataupun apa nama ni, region kawasan yang dalam critical punya steep circle ni. Okay. So kalau air tinggi, okay, tiba-tiba dia bertambah lagi tinggi, okay, so kawasan ni akan menyebabkan penambahan ke atas beban ke atas slope
structure tersebut. Okay. So apa perlu kita buat? Kita kena ada satu drainage system yang elok untuk mengeluarkan air. Okay. Dan maintenance lah, maknanya lepas dah bina drainage system, okay, apa perlu kita buat? Kita kena pastikan dia tidak tersumbat. Okay. Ataupun pada setiap ni kena ada longkang pula. Itu adalah technical punya isu lah, macam mana kita untuk keluarkan air yang ada di dalam slope. Okay. Yang keempat adalah loss of shear strength due to weathering. Okay, weathering saya terangkan dulu hawa disebabkan panas, hujan, panas, hujan. Ini terutama berlaku ke atas rock punya slope lah. Okay. Liquefaction adalah kesan daripada keadaan gempa bumi menyebabkan berlakunya memberi kesan vibration, menjadikan uh, soil tersebut seolah-olah macam dalam keadaan cair. Okay, awak cuba lah search dalam mana-mana YouTube, awak tulis soil liquefaction. Okay, nanti awak dapati bahawa air tu, tanah tu, anda kata di-vibrate. Okay, air yang ada di bawah tanah akan naik ke atas dan menyebabkan dia mengisi rongga-rongga yang ada di dalam tanah tersebut, dan air tersebut akan, tanah tersebut akan behave macam air. Kalau contoh yang awak nak nampak contoh mudah, okay, masa awak isi apa nama ni, gula dalam bekas. Okay, normally kalau awak nak padatkan dia, awak kena ketuk sikit kan, awak kena gencang kan, awak kena gerak kan. So awak dapati dia akan menurun disebabkan awak apply vibration, dan rongga-rongga yang kosong akan cuba dipenuhi oleh uh, apa nama ni, gula-gula, gula yang boleh mengisi ruang kosong tersebut. Okay, ataupun tepung contoh. Okay, tapi ini kalau ada air, air akan naik ke atas. Okay, sebab air lebih berat pada apa nama ni, lebih berat pada udara. Okay, tetapi dia lebih ringan banding dengan tanah. Okay, sebab air 18, contohlah 10 kan, manakala tanah 18. So dia akan mengisi ruang-ruang yang dikosongkan oleh udara. Okay. Tapi di Malaysia jarang berlakunya failure disebabkan oleh liquefaction. Okay, sebab kita tak ketara ada ada berlaku di bumi, tapi mungkin di area Sabah mungkin tinggi lah. Okay. Okay. Dan yang ketiga adalah uh, water infiltration and seepage. Okay, maknanya infiltration tu daripada rainfall. Okay, air akan masuk melalui apa, proses hujan. Okay, seepage ni berlakunya pergerakan. Okay, pergerakan air yang datang daripada groundwater. Okay, yang akan bergerak di dalam tanah. Okay, dan akan melemahkan soil punya kekuatan. Okay. So this is all the main causes yang menyebabkan berlakunya slope failure. Okay. Okay. Okay, sekarang kita tengok type of failure pula. Okay, okay. So we have three typical type of failure. Yang mana salah satunya adalah datang daripada rock failure. Okay, dan dua lagi berlaku ke atas soil punya type. Okay. Wedge failure is the soil mass movement due to external force. Okay, this type of failure usually occur on the weak plane or weak joint. Okay, kalau awak dah belajar apa nama ni, rock mechanics kan, okay, awak mesti tahu kalau ada joint, ada plane. Okay, normally joint ni dia akan refer kepada rock. Okay,
So dia akan berlaku failure dalam bentuk bongkah. Okay, wedge kalau awak makan apa, KFC potato wedge kan, so dia dalam bentuk-bentuk bongkah kan, lebih kurang itulah. Okay, maknanya berlaku dalam keadaan yang besar, volume yang besar dalam bentuk bongkah. So seolah seketul-seketul dia akan turun. So normally akan represent as a rock lah. Uh, okay. So yang kedua adalah circular failure or non-circular failure. Okay. Yang mana dia akan associate dengan soil condition. Okay, sama ada homogeneous. Homogeneous maknanya tanah dia seragam. Contoh, satu layer tanah tu dia represent as a clay. Okay. So kalau dia fail, dia akan fail dalam keadaan yang cantik, dalam keadaan yang separa bulatan. Ialah mana dalam keadaan bulat lah. Okay. So kalau non-circular slip, dia disebabkan oleh tanah tersebut ada layer-layer. Contoh, atas dia clay, bawah dia silty clay. Okay, disebabkan dia material berbeza, maka dia tak dapat a very perfect circular failure. Dia istilahkan sebagai non-circular slip failure. Okay. Okay, dan yang terakhir adalah tran translational failure. Okay. Translational failure occur where the form of failure is influenced by the presence of weak layer. The failure surface tend to be plain and roughly parallel to the slope surface. Okay. So kalau kes yang ini, kita imagine slope tersebut terlampau panjang. Okay, panjang in term of dia punya cerun. Okay. Dan dia istilahkan sebagai infinite slope. Infinite soalan macam infinity lah. Maknanya dia terlampau panjang dia punya slope tersebut berbanding dengan ketinggian. Okey. Manakala circular failure ataupun non-circular failure, normally dia akan associated dengan finite punya slope. Maknanya dia ada dia punya dimension. Dia ada ketinggian, dia ada dia punya slope punya panjang. Okey. Yang mana dia uh, relatif dia sama ataupun hampir sama panjang dengan tinggi. Okey, tapi kalau transition ni dia berlaku ke atas slope yang infinite, yang terlampau panjang dia punya cerun tersebut dan berbanding dengan ketinggian. Okey. So dia berlaku disebabkan oleh ada satu element of block yang mana dalam sepanjang-panjang apa nama ni slope tersebut dia ada satu area yang mana dia weak ataupun dia lemah. Okey, dan akan menyebabkan berlakunya translational failure. Maknanya dia akan translate, dia akan bergerak dalam keadaan yang apa yang uh, besar lah dia punya pergerakan dia. Okey. So tengok dulu contoh ni, contoh lah. Okay, this is what we call as a wedge failure lah. Normally berlaku ke atas rock. Ni batu semua ni. Okay. Okay, ni batu. Okay. So dia dalam keadaan yang bongkar. Okay. So that is wedge failure. Okay. So cara nak kira, kita kena refer kepada Steronet lah. Menggunakan Steronet punya approach. Sebab banyak volume batu yang boleh jatuh ataupun boleh fail. Okay. Okay. Yang kedua adalah type of failure bagi sorry tak keluar, circular failure. Okay. So this type of failure, which is a circular failure, okay, disebabkan oleh faktor tanah itu sendiri, sama ada dia homogeneous ataupun non homogeneous. Okay. Dan beginilah dia punya apa yang diimagine, okay, dalam bentuk circular punya slip surface. Okay. So ini kalau awak perasan berlaku di ni bangunan M47. Okay.
So awak belajar slope failure pun dekat UT, dekat depan bangunan awak pun berlaku failure kan. Yang ni kira seolah-olah kita saja ada kan sebagai tujuan pembelajaran. Bukan senang nak tunjukkan contoh dengan menggagalkan segi slope kita. Okay. Dan satu lagi nak tunjukkan bagaimana proses apa rectification berlaku dengan cara yang tak betul. Kan patutnya kalau betul-betul nak stop daripada dia bergerak lagi. So yang ini canvas ni perlu tutup semua. Kan ni contoh-contoh yang jangan diikut. So ETM terpaksa mengorbankan dia punya image untuk menunjukkan contoh yang tak elok. Lepas tu kalau awak masuk ETM, masuk dalam bangunan mana-mana, awak nampak ada crack kan. Memang saja dibuat supaya jangan dibuat di kat luar. Tak ada saja gurau je. Okay. So ini contoh circular failure. Okay. So nanti awak akan belajar macam mana nak kira factor safety. Okay. Yang ni kita istilahkan sebagai driving moment. Kita panggil driving moment lah sebab dia kena gunakan konsep of moment. Okay. Manakala yang ni kita istilahkan sebagai resisting moment. Yang ni akan menahan daripada this block untuk bergerak. Okay. So kalau resisting moment tinggi banding dengan driving moment, okay, secara logiknya factor safety tinggi lah. Okay. Kalau driving moment lebih besar banding dengan resisting moment, okay, factor safety dia akan kurang daripada 1. Sebab ratio antara resisting moment dengan driving moment adalah factor safety. Lebih kurang begitu. Tapi kita akan pergi in detail nanti. Okay. Okay. So hari ni last hari yang saya boleh tunjuk adalah yang terakhir yang inilah. Translational failure. Okay. So contoh, saya beritahu lah, dia adalah infinite. Kalau sebelum ni, dia adalah finite kan. Maknanya, sorry. Okay, dia ada dia punya ketinggian kan. Kita pun relatif dia lebih kurang hampir samalah ketinggian. Dengan dia punya slope punya apa, lebar. Okay. Saya tak pakai L, tak boleh pakai L lebar lain lah. Sorry, ni. Slope punya apa, panjang. Okay. So this is the geometry lah. So dia adalah degree dia kan. Okay. So that is for finite punya slope. When it come to infinite, okay, dia tak ada ketinggian ataupun dia tak ada shape. Okay, seolah-olah yang ini mewakili satu panjang yang terlalu panjang. Okay. Dan berbanding dengan tinggi dia ataupun ketebalan yang ni saja ketebalan dia. So, apa perlu dibuat? Dia kena imagine satu weak layer, okay, untuk proses pengiraan. Okay, walaupun benda tak wujud, dia perlu ada untuk mengira berapa nilai factor safety. Okay. So kalau dia dah ada, okay, maka dia akan jadi dalam keadaan begini. Okay. Berlakulah pergerakan yang berlaku ke atas infinite slope. Okay. Menyebabkan kita pun tak boleh identify kat mana failure tu berlaku kan. Okay. Macam mana bentuk failure tu berlaku. Tetapi ni adalah contoh yang saya dapat daripada rujukan dan saya pun tak boleh nak explain kat mana failure berlaku. Tetapi menunjukkan bahawa untuk infinite slope, approach kita berbeza dengan finite punya slope. Okay. So sebelum tu saya dah kategorikan, kita ada man-made, kita ada natural slope. Okay. Di bawah man-made ataupun natural slope, dia ada infinite dengan finite pula. Dia pecah lagi. So untuk infinite, approach calculation berbeza berbanding dengan finite punya slope. Kalau untuk infinite, kita gunakan linear punya approach ataupun method of analysis. Kalau finite, kita menggunakan linear dan non-linear punya approach. Okay. Okay. So, inilah baru mukadimah lah, bukan untuk kita mengira setiap value tersebut untuk safety. Okay. Okay, so by this Wednesday, kita akan pergi untuk tengok lebih mendalam macam mana proses of movement yang berlaku
Okay, dan macam mana nak kira faktor safety tersebut? Sebab dalam ni dia dah tunjukkan apa safety, okay, safety. So macam mana nak kira? Uh, so kita akan discuss on next Wednesday. Okay. So ada soalan berkaitan apa yang saya dah sampaikan sebelum ni. Sebab belum masuk lagi cara untuk kira, so saya rasa itu adalah penceritaan je lah. Okay. Untuk detail awak boleh baca buku Dr. Kamarudin juga. Okay. Untuk introduction punya part. Okay. So with that, we end our class, okay, for this afternoon session. Okay. So ada soalan, biasa boleh tanya dalam grup ataupun boleh personal tanya. Okay. So setakat itu saja kot untuk hari ini. Okay.